Silakan Yang Berhormat, Seremban kemukakan pertanyaan dalam masa 1 minit. Tuan Ketua, salam sejahtera, selamat pagi. Saya minta Menteri Sumber Manusia menyatakan mengapa kerajaan Malaysia gagal mematuhi syarat-syarat yang termaktub dalam MOU yang ditandatangani di hadapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Presiden Indonesia pada 1 April yang lalu sehingga menyebabkan pihak Indonesia membekukan penghantaran pekerja-pekerja mereka ke Malaysia. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia jawab. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Memorandum Persefahaman Malaysia dan Indonesia mengenai pengambilan dan penempatan perkhidmat domestik Indonesia telah ditandatangani pada 1 April 2022. Memorandum Persefahaman ini telah membuka laluan kepada kemasukan pekerja warga Indonesia untuk sektor-sektor lain yang dibenarkan bagi penggajian pekerja asing termasuk perkhidmat domestik Indonesia. Namun begitu, pada 12 Julai, Kerajaan Indonesia telah mengumumkan penangguhan sementara, bukan membekukan. Penangguhan sementara kemasukan pekerja warga Indonesia ke Malaysia. Penangguhan ini adalah ekoran daripada kekeliruan yang timbul dalam mekanisme pengambilan perkhidmat domestik Indonesia ke negara kita. Isu ini telah dibincang semasa mesyuarat jawatankuasa bersama Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Manusia pada 18 Julai 2020 semalam. Mesyuarat tersebut telah bersetuju supaya berbincangan segera diadakan oleh Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Dalam Negeri dan Jabatan Imigresen Malaysia serta Tuan Yang Terutama Duta Besar Republik Indonesia ke Malaysia untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan kadar segera. Sila soalan pertama. Sila. Seremban. Terima kasih, Tuan Ketua. Saya rasa jawapan itu tidak menjawab persoalan saya. Yang pertamanya, adakah benar bahawa salah satu syarat dalam MOU tersebut yang ditandatangani di antara Malaysia dengan Indonesia ialah berkenaan dengan pemansuhan sistem made online yang dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia? Adakah itu satu syarat yang telah pun dipersetujui oleh kedua-dua pihak? Kalau itu merupakan salah satu syarat, adakah kerajaan Malaysia mengambil langkah untuk memansuhkan sistem tersebut? Sebab apa yang didakwa oleh pihak Indonesia ialah kita masih menggunakan sistem tersebut walaupun syarat yang telah pun dipersetujui dalam MOU ialah pemansuhan sistem tersebut. Terima kasih. Sila Menteri. Tuan Yang di-Pertua, kebetulannya tiada sebarang syarat untuk memansuhkan sistem sedia ada. Apa yang telah dinyatakan dalam MOU adalah menggunakan sistem yang sedia ada di Indonesia untuk pengambilan pekerja asing. Tetapi ia tidak mensyaratkan kita akan mansuhkan sistem yang kita ada. Semalam, kita telah adakan perbincangan dengan pihak Indonesia dan bersetujui supaya kita akan integrasikan sistem yang sedia ada dengan KDN dan sistem yang dicadangkan oleh Indonesia. Baik. Saya jemput soalan tambahan yang kedua. Sebelah sini saya jemput Yang Berhormat Tabrau. Terima kasih Tuan Yang Betul. Soal tambahan saya, masalah ini, apa kesan dia pada sektor-sektor yang berkenaan yang memerlukan pekerja asing datang dari Indonesia, apa kesan dia dan apa jangka masa yang akan selesaikan masalah ini supaya rakyat tahu masalah ini dapat diselesaikan secepat mungkin. Terima kasih. Sila Menteri jawab. Tuan Yang di-Pertua, memang kita perlukan pekerja asing dengan kadar yang segera. Apabila kita mengadakan perbincangan dengan pihak Indonesia, mereka cadangkan gunakan one channel system yang sedia ada di Indonesia supaya buat masa ini kita gunakan melalui KD, kita gunakan sistem made online di mana Indonesia berpendapat mereka tiada pengetahuan pekerja asing daripada Indonesia masuk sebagai pelancong dan akhirnya dikeluarkan permit oleh Malaysia. Maka mereka tiada maklumat pekerja mereka masuk ke dalam negara kita, maka dengan adanya one channel system daripada Indonesia, mereka dapat sempat memantau. Dan sebelum perbincangan dengan KDN, kita telah bersetuju dari segi dasar untuk mengintegrasikan sistem sedia ada dengan KDN dan made online yang dicadangkan oleh pihak Indonesia supaya kedua-dua negara akan adakan maklumat. Dari segi kesan, memang kita perlukan pekerja asing dengan kadar yang segera dan kita pun telah mencadangkan apa yang telah dibincang di antara Kementerian Sumber Manusia dan KDN kepada Duta Indonesia, dan saya percaya dan yakin perkara ini akan diselesaikan dalam masa yang terdekat. Terima kasih Menteri. Peraturan mesyuarat membenarkan 2 tapi dalam tempoh masa 10 minit. Jika ada masa, saya beri soalan tambahan yang ketiga kepada Ipoh Barat. Sila. Terima kasih.
Yang Berhormat, soalan yang tentu. Ini adalah di mana semasa Pakatan Harapan merajui kerajaan, kita setuju bahawa online made system ini dihapuskan. Tetapi kita hairan sekarang bila kerajaan bersetuju dengan one channel system dengan Indonesia, itu bermakna self-explanatory bahawa made online itu tidak boleh dipakai. Kenapa lagi diguna pakai? This is the shortest lived memorandum of understanding in the whole world of Malaysia. Nampaknya tidak ada usaha oleh kedua-dua kementerian untuk memberi satu hala tuju yang baik. Yang mustahak, Datuk Betul, masalah yang dihadapi oleh plantation industries yang berhormat, lebih dari 150,000 orang diperlukan. Banyak buah-buah yang sudah lepasi tempoh untuk to harvest, belum di-harvest. Berjuta-juta bilion, saya difahamkan 28 billion loss. Adakah kerajaan fikir, kenapa ini satu perkara yang senang, kita menolonglah kita punya perniagaan. After COVID, kita perlu memberi lebih insentif kepada mereka. No need government to spend money. Government must be business friendly. Act for the benefit of the people. Betul. Ini mustahak. Saya harap Yang Berhormat boleh menolong dalam hal ini, mengambil perhatian yang bagus. Saya semalam saya difahamkan lebih 15 negara yang lain diberi juga keutamaan untuk membawa. Mungkin di Sri Lanka dan di Burma sekarang kadang-kadang yang rumit, mereka nak datang beri sedikit special approval kepada mereka untuk datang ke negara supaya kita perlukan ribu-ribu orang. Kenapa halangan tersebut? Terima kasih. Ipoh Barat sila Menteri. Terima kasih cadangan yang berhormat Ipoh Barat, saya ambil maklum. Terima kasih. Ambil perhatian itu satu. This is the standard reply of civil servants lah. Jangan kita lari dari tanggungjawab. Yang berhormat tahu bahawa kekurangan ini merugikan. Ipoh Barat minta maaf. Ipoh Barat, saya ingin teruskan. Baik, terima kasih. 28 billion. Betul, saya ingin memaklumkan ke Dewan Yang Mulia ini, Kementerian Sumber Malaysia telah pun meluluskan 200,000 lebih kota untuk pekerja asing. Dan permohonan masih terbuka untuk 15 negara lain. Tak ada halangan, sekiranya majikan perlukan pekerja asing, dia boleh ambil terus, tak ada halangan, dah luluskan. Terima kasih. Menteri yang menjawab boleh diberi masa 2 minit 30 saat untuk menjawab. Panjang masa tu. Jadi sekarang saya Datuk tanya. Speaker, kalau dia kata tak ada masalah, kenapa kita hadapi masalah itu? Tak apa. Apa punca masalah tu? Menteri cakap satu. Dia berikan gambaran macam tak ada Saya masalah. cakap. Boleh je, tapi masalah tu ada. Tuan Yang Dipertua, memang tak ada masalah. Kita tahu masalah apa. Ada sedikit kekeliruan dengan Indonesia dari segi pelaksanaan. Bukan membatalkan MOU seperti mana disebut oleh Ibu Barat, bukan membatalkan. MOU masih relevan, ada sedikit kekeliruan dari segi pelaksanaan. Kita telah pun berbincang dengan pihak Duta Indonesia dan telah mencadangkan cadangan daripada Kerajaan Malaysia. Perkara itu akan diselesaikan dalam keadaan segera. Tambahan pula dari segi pengambilan pekerja asing, kita dah luluskan 200,000 pekerja asing, lebih daripada 200,000 dan majikan telah pun bayar lebih kepada KDN. Sekarang isunya majikan perlu ambil pekerja asing mengikut keperluan mereka daripada negara mana mereka perlu. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Pertanyaan jawab pertanyaan